Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. TPM Datuk Seri Fadilah, Menteri dan KSN, KPPA, Perdana Menteri, rakan-rakan yang saya muliakan. Seperti yang doa tadi, kita di akhir Ramadan, mudah-mudahan kita dapat tingkatkan munajat kita kepada Allah SWT dan memberi makna bagi menjayakan tahap la'allakum tattaqun dalam madrasah Ramadan bulan ini. Saudari, nama dia ini sebab ada khatam Quran di JPM sekejap lagi. Ini saya nak ke Perlis iftar, itu yang tukar uniform. Saya minta apa kebenaran dari KSN. Sebab dia tak ikut SOP KPPA. Sejak awal kita mengemudi pentadbiran baru ini, kita tekankan soal tata kelola. Banyak wacana perbahasan mengenai isu governance dan mengapa kita perang rasuah secara yang keras. Ada pandangan mengatakan bahawa kita harus ambil pendekatan yang lunak dan lumayan, jalankan kerja seperti biasa, dan ini bukan pilihan kita. Saya yakin bahawa Malaysia punya keupayaan untuk diangkat martabat dan darjatnya sebagai negara maju. Tapi harus bermula dari pimpinan yang punya integriti dan penjawat awam yang mengikut kehendak islah mastata'tu, itu perubahan sedaya upaya kita. Tidak ada makna pimpinan baru nak pertahankan semua kaedah-kaedah yang lama yang baik kita manfaatkan, tetapi kebiasaan untuk mengonol kekayaan dan memperkayakan pimpinan tidak boleh. Saya tahu ada bantahan seolah-olah bahkan tuntutan supaya kita kurangkan kontroversi ini. Saya nak jawab bahawa tekad kita harus tegas, dan mudah-mudahan madrasah Ramadan ini memperkuatkan keimanan kita, akhlak kita, dan integriti dan disiplin kita. Bagaimana mungkin kita bicara soal Ramadan, tarbiyah ruhiyah, tapi tidak bicara soal integriti dan disiplin? Mana ada amal dan ibadat yang memupuk disiplin begitu rupa seperti mana dalam peraturan dan kaedah Ramadan. Jadi itu yang pertama saya jelaskan. Saya akui ada kejayaan, alhamdulillah. Karena dari sudut perolehan kita pastikan ada proses tender. Kita pastikan pimpinan sentiasa diperingatkan, dan sehingga kini dengan mendapat maklumat daripada badan-badan penguatkuasaan termasuk SPRM, pimpinan dan pimpinan kanan penjawat awam masih terhindar dari masalah penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Tetapi masih berlaku kecurangan-kecurangan yang bagi saya sangat mengesankan dan menyedihkan. Termasuk di berita baru ini dari Jabatan Kastam yang sebenarnya di bawah pengawasan saya di Kementerian Keuangan. Orang yang meremehkan isu rasuah lupa bahawa dalam satu jabatan, satu
jabatan kecil dari pasukan keluarga kastam keseluruhannya itu masih boleh menyebabkan kerugian hampir 2 bilion ringgit kepada negara. So bayangkan, kalau ini berlaku dengan ketirisan minyak diesel, dengan minyak makan yang diambil oleh kalangan tertentu, kalau kita kumpul semua, kita boleh selamatkan puluhan bilion ringgit dalam keadaan kita warisi hutang 1.5 trilion ringgit dan defisit 56%. Kadang orang lupa mengapa tak bagi begitu, mengapa tak luluskan ini, mengapa projek. Dia lupa bahawa kita tidak ambil atau mengendali dan mengemudi kerajaan ini dalam satu vacuum. Tidak, kita warisi. Dan kita terpaksa laksanakan satu program dasar keuangan yang lebih bertanggungjawab. Saya singgung hal ini kerana saya mahu rakan-rakan dari penjawat awam harus faham kerangka lebih besar. Betul sudah ketua jabatan atau ketua pengarah atau KSU, tetapi saudara harus melihat kerangka besarnya. Kalau tidak, kita hanya lihat dari sudut jabatan kita yang terpisah, mengapa tidak dapat peruntukan itu dan ini, tanpa melihat bahawa negara ini tidak akan selamat kalau tidak kita betulkan pengurusan kewangannya. Kalau defisit tidak boleh dikurangkan, dan kalau belanjawan tidak lebih berhemah, dan kalau tidak ada Fiscal Responsibility Act yang telah kita luluskan. Dan ini bukan satu kebenaran yang mudah. Fiscal Responsibility Act itu bermakna Menteri Keuangan mengambil keputusan menyerahkan sebagaimana tugas dia supaya dipantau secara langsung oleh Parlimen. Dia tidak terlepas seperti biasa. Itu sebabnya saya lakukan kerana ini juga akan membantu menambah keyakinan kepada masyarakat pelabur dalam domestik dan juga luar negara. Dan alhamdulillah, apa yang dikatakan langkah-langkah reformasi awal ini ada hasilnya. Bukan hanya dari sudut pelaburan bertambah, tetapi pengiktirafan yang kita perolehi dari negara-negara luar. Kerana mereka melihat kerajaan keseluruhannya, maknanya pimpinannya, penjawat awamnya dan sektor swastanya, itu nampak ada hasrat kesungguhan melaksanakan beberapa program perubahan. Tapi ini saya sebut ini tidak bermakna kita ketepikan keperluan memberi bantuan secara langsung bagi kalangan yang memerlukan. Cuma kadang-kadang wacana saya lihat umpamanya dari analytics yang dibuat dalam media, terutama sosial media, dia seolah-olah tidak ada perbandingan dengan yang dahulu. Seolah-olah harga ayam semuanya menekan. Saya tidak nafikan, walaupun kita lakukan sebaik mungkin, soal kos sara hidup dunia ini memang mencabar oleh semua, kepada semua negara. Jadi kita harus ambil langkah. Pertama, sikap pimpinan itu harus bersih, dan mesti ada kesungguhan, keupayaan, courage untuk melaksanakan. Sebab itu harga minyak umpamanya kita masih RM2.05, lebih rendah daripada Arab Saudi, jauh lebih rendah, setengah daripada harga minyak di Indonesia dan Thailand yang lebih daripada RM4, RM5 kalau ikut nilai wang kita. Jadi untuk turun lebih dari itu bermakna akan ada suatu sindiket akan mengambil minyak dengan mudah, pengaliran keluar negara, seperti mana pengaliran minyak sekarang ke Thailand dan ke Singapura, yang menyebabkan kita rugi berbilion ringgit kerana kita subsidize kepada warga negara, kepada warga asing yang 35 juta dan kepada negara asing yang akan datang mengambil minyak daripada sini. Sebab itu penguatkuasaan penting. Kita tengok kalau di sempadan disiapkan van dan lori
dengan tangki besar di bawah lori. Dan penguasaan akan mengenal pasti kerana ini bertentangan dengan undang. Sebab itu harus kerajaan yang bijak dan bertanggungjawab harus memikir bagaimana boleh kita kurangkan excesses ini dan memastikan apa sahaja subsidi dan bantuan kepada golongan sasar. Sebab itu disebut penyasaran subsidi seperti yang dilakukan untuk elektrik. Walaupun kita diserang pada awal, elektrik itu hanya dibayar oleh syarikat besar dan 15% tertinggi dalam negara. 85% tidak dikenakan tarif tambahan. Tapi ini tidak mengelak daripada ia menjadi suatu perbahasan di peringkat bawah. Sebab itu juga SST. Mengapa kita perkenalkan untuk sektor-sektor tertentu dengan banyak pengecualian, transportation, makanan, minuman, restoran, semua dikecualikan. Tapi masih tentunya ada sedikit kesan secara langsung, termasuk sikap beberapa peniaga yang mengambil kesempatan. Seperti kita tahu, kalau naiknya 20 sen, maka kalau di kedai, naiknya di 50. Dalam perbincangan saya dengan pimpinan Thailand, menarik dia banding Phuket dengan Langkawi. Dia tanya saya, dia tahu, dia ambil fakta. Beras kita lebih murah, tepung lebih murah, gula lebih murah, minyak mentah lebih murah, minyak lebih murah. Tapi harga di Phuket lebih murah dan di Langkawi lebih mahal. Dengan semua ini murah. Jadi dia tanya saya apa alasan rasionalnya. Saya jawab mungkin sewanya atau keuntungan oleh syarikat. Tapi ini masalah-masalah yang kita akan tangani dengan baik. Saya bagi contoh umpamanya, jangan lupa 2021, 2022 sebelum tukaran kerajaan, berapa harga ayam? Sampai RM13 1 kilogram. Sekarang jauh lebih rendah, 9 pada yang 10 RM9.50. Minyak masak 5 kilogram ketika itu mencecah RM45. Jadi kadang kawan-kawan saya makan, dia bising, dia lupa. Dia ingat kita pun lupa. Masa dia jaga harga minyak masak itu 5 kilogram 45 hingga RM50. Sekarang sekitar RM27. Sikit kurang atau sikit lebih. Telur ayam, dia tahu heboh dulu sampai tidak ada telur. Sekarang alhamdulillah stabil. Dan kita telah menggunakan penyasaran subsidi umpamanya dengan, saya bayangkan harga ayam turun ketimbang 2 tahun lalu tanpa bantuan siling. Maknanya kita boleh selamatkan RM1 bilion hanya dengan pengapungan ayam dalam 1 tahun. RM1 bilion 1 tahun. Beras pun saya tahu masih lagi ada sikit sebanyak masalah, banyak beras tempatan. Tetapi ketegasan kita dan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, harga beras import turun 2 hingga RM3. Itu kerana tekanan dan desakan kita kepada pengimport. Harga beras tempatan memang kurang. Jadi ini jadi isu walaupun dia RM29, RM26, tapi tidak banyak di pasaran kerana jumlahnya tidak mencukupi untuk keperluan. Apa langkah yang kita ambil? Semua central contract untuk tentera, polis, sekolah, asrama dan sebagainya, kita guna beras import supaya beras murah tempatan itu boleh dimasukkan dalam pasaran. Itu langkah-langkah yang kita ambil yang belum diambil sebelum ini. Baik. Ini saya nak jelaskan ini. Di samping itu kita teruskan dengan bantuan tunai STR. Ya.
STR 2024 ditambah untuk membantu, kalau 2023 9 juta penerima manfaat, 60% rakyat dewasa negara kita. Kalau peruntukan sudah lihatnya, 2023 8 bilion ringgit. Ini tambahan daripada sebelumnya. Tahun ini 10 bilion ringgit STR. Itu geran cara langsung kepada rakyat. Maknanya kadar maksimum kalau tahun 2023 RM3,100 satu keluarga. Sekarang RM3,700. Kalau kategori bujang, ada bujang ni. 2023 RM350, 2024 RM500. Ya, jadi fasa 1 kita dah bayar bulan Januari RM500. Dan insya-Allah pada fasa 2 kita akan keluarkan salurkan pada 3 April. Ya. Jadi itu pun ditingkatkan daripada RM1.26 bilion kepada RM1.5 bilion. Walaupun STR tidak semua yang dapat, mana kategori yang rendah dapat. Peguam negara tak dapat. Kemudian kita ada sumbangan asas rahmah, SARA. Kita mula salurkan untuk 2024 Januari. Itu pun kita meningkat, saudara. Kita ada kekangan kewangan, tetapi saya tahu tentang masalah yang dihadapi oleh rakyat. Jadi, ya, soal kritikan biasa dalam politik saya faham. Tapi untuk mengatakan kita tidak faham, tidak prihatin, tidak betul. Jadi saya minta saudara tolong jelaskanlah. Walaupun penjawat awam tidak semestinya campur arus politik. Ini soal dasar kerajaan. Dan bagi fakta dia. Kalau tidak, seolah tak ada buat apa. Ada yang mengatakan, sejak kerajaan Madani ini, tidak ada apa pun yang dilakukan. Dan sebagai mawalaun, ya, benar. Sebab itu saya sengaja nak ulang beberapa kenyataan fakta ini. Umpamanya, SARA. Peningkatan itu tinggi sebab SARA ini kumpulan rentan yang pendapatan yang paling rendah. Peruntukan meningkat 5 kali ganda. 2023 130 juta. 2024 700 juta ringgit. Penerima dulu 2023 hanya miskin tegar 210,000 orang yang terima. Untuk 2024 kita tingkatkan dari miskin tegar yang dapat dah STR ni, tetapi kita tambah lagi miskin tegar dan miskin 700,000 orang yang peroleh. Ya. Dan kadar SARA pun dapat kalau meningkat dari RM600 ke RM1,200. Baik. Yalah ini semua, tapi yang pejabat awam dapat apa? Ya. Biasa. Sebab tu saya dalam minjam perbendaraan nak bagi bulan lalu, nak bagi sebelum raya RM2,000 tu. Kita silap, kita bagi awal. Jadi dia bila saya jumpa semalam, jumpa pejabat awam, macam mana Mas? Ada yang suruh, ada malu-malu sikit. Tak apa, kita faham Datuk Seri. Seorang lagi kata, dah habis belanja Datuk Seri. Saya rasa memang KPPA plan sudah jawab macam tu. Jadi, saudara juga harus tahu bahawa penambahan itu 2022 bila saya ambil list dia tambah sedikit, 2023 kita tambah jadi RM1,700 untuk tahun 2023. Tahun 2024 RM2,000. Alhamdulillah cukup. Tapi saya keliling, saya ke Pahang, pergi Pasar Ramadan, tiap tempat
selain pada iftar, sebelum itu saya pergi pasar Ramadan. Saya lihat perniagaan, jualan rahmah masih aktif. Terima kasih kepada kementerian yang berkenaan. Jadi kalau orang kata mahal apa sebagainya, memang jualan yang RM5, maka itu memang kekal. Di beberapa puluh gerai yang ada. Semalam di Sarawak dengan TPM. Petang ini di Perlis. Tapi di semua tempat saya lihat, kalau penjawat awam itu masih mengeluh. Saya belum bagi tahu KSN gini. Sebab dia nak sebut dia segan itu. Bila sebut saya jawab RM2,000 dah dapat cukup. Jadi orang pun diam. Tapi dalam hati tu saya tengok berdegup. Jadi oleh itu, walaupun ya, saya mula tadi apa? Saya mula tadi kerangka besar, hutang sekian, defisit sekian. Perdana Menteri tak ambil gaji lagi. Ya. Tapi masalahnya real. Ya. Baru ni persekolahan, kos sara hidup meningkat sedikit. Jadi minta saudara doa lah. Supaya politiknya stabil, dasar ekonomi jelas, pelaburan domestik dan asing bertambah, supaya kita boleh pertimbangkan. Jadi pada hari ini, bersamaan 21 Ramadan 1445, saya ingin mengumumkan bahawa bantuan khas keuangan ditangguh ke tahun depan. Okey, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas keuangan Aidilfitri sebanyak RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah. Sekali lagi, peguam negara terlepas, termasuk lantikan kontrak, dan RM250 kepada semua pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran yang tidak berpencen. InsyaAllah saya telah maklum kepada perbendaraan supaya BKK Aidilfitri disalurkan mulai Jumaat ini 5 April 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.